Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara Sian Poso. Banyak terbalit-terbalit lidah nak menyebut kan. Pengarah pun dia jadi pensyarah bantai. Tapi tak apa, kita faham puasa. Kan? Sebab apa? Sebab tak biasa. Terima kasih juga diucapkan kepada tetamu-tetamu kehormat, terutamanya Profesor Datuk. Saya tak ada salutasi ya. Tahu Prof Datuk ya, kan? Seterusnya semualah pegawai kaki tangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah ramai hari ini. Saya biasa ceramah macam ni, cuma yang tak datang lagi ramai kan. Yang penting ni kita sesi kita ni sesi yang paling bermakna. Nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itulah perkataan yang menarik minat saya waktu saya hantar anak saya pergi sekolah dulu. Saya hantar pergi sekolah, saya nampak satu kata-kata dekat dinding sekolah, dekat pintu dia lekatkan kan, kata-kata hikmah kan. Antara yang saya ingat tu ada satu pepatah Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Dia tu, keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanan dia. Itu sebab kita heboh menceritakan pada anak-anak kita perjalanan kita sebelum kita sampai pada satu tempat. Perjalanan tu yang mustahak, bukan pencapaian kan. Tak nafikan penting juga, tapi usaha nak capai tu. Dan begitu juga saya nampak tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bila cerita betulkan yang biasa yang betul ni, nak cerita pasal apa sebenarnya? Sebenarnya betulkan biasa yang betul, nak cerita pasal hidup kita ni. Kadang kita terlampau biasa buat satu benda tak semestinya betul, dan bukan senang nak memperbetulkan satu perkara. Dan dia ada kait pula dengan satu lagi peribahasa, alah bisa tegal biasa. Benda yang susah tu kalau dibiasakan, lama-lama dia okey kan. Kerja kerajaan, dapat kerja dalam sektor awam kan, mula-mula dapat offer kerja government kau kan. Tapi bila masuk mula-mula bekerja, kita zero dengan kerja tu sebenarnya. Tapi kita yakin bila kita belanja hari-hari, dan akhirnya kita tahu dah masa bila kita nak makan, masa bila kita boleh tidur, masa bila kita boleh nampak macam kerja tapi tak kerja. Itu yang sebenarnya yang berlaku dalam sektor kerajaan, kecuali di AKEPT, AKET. Di tempat lain kan? Sini okey, tempat lain kan. Cara galak tu mana lebih kurang kan. Dan bila sebut tu bukan satu perkara yang mudah untuk kita membiasakan diri, tapi boleh dilakukan, boleh dilaksanakan. Macam waktu saya bekerja dululah kan, sampai satu tahap saya kena pilih, saya nak kerja ke nak ceramah. Sebab tiba-tiba saya tak pasti mana satu part time. Adakah menjadi penceramah ni part time ataupun pengarahan undang tu part time? Bayang kau jadi pengarah jadi part time. Wah gila ni kan. Saya kena ambil keputusan. So bersuara pilihan, dan saya dah dekat pesara.
tunjuk kat hotel dapat 10%. Alhamdulillah. Dan bukan senang pada hari pertama pencen, bukan senang. Bangang sekejap. Sebab dah biasa setiap pagi kerja pancekat. Berbelas tahun kan. Tiba-tiba pagi tu tak kerja pancekat. Nak buat apa ni? Anak pergi sekolah, bini kerja. Nak ajakkan kawan minum, kawan-kawan kerja. Dia kerja kat cap lah tu. Anis nama je bekon macam tu lah. Kan? Tapi akhirnya rupa-rupanya Allah bagi dekat saya kebangangan tu yang tak tahu nak buat apa tu kan, dalam 4-5 hari je lepas tu hidup saya tak berhenti ceramah. Orang ni kalau boleh pagi raya pun nak suruh ceramah. Ni bila ceramah dari pagi sampai ke petang ni, tengah hari dah terbayang silap selasih kan. Tapi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kadang kita buat benda tu kita rasa betul tapi benda tu tak betul. Nak beritahu hidup kita ni, Nabi dia sebut. Nabi sebut apa? Dalam satu kisah digambarkan Nabi ambil sebatang ranting kayu. Nabi tulis satu garisan dekat tanah. Satu garisan panjang. Nampak tak kak? Garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu tergantung satu segi 4 tempat. Garisan tu panjang, tapi segi 4 tempat tu bersatu je lah. Dekat dalam segi 4 tempat tu Nabi cakarkan, cakar-cakar dekat dalam tu tau. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Nabi beritahu, garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Itulah cita-cita manusia. Panjang. Cuba tengok kalau berbual malam sekarang ingat tarawih, nak tarawih kat Bandar Baru Senayan. Malam ni tarawih Putrajaya nak okey, balik boleh lepak makan. Tanpa dia sedar tu cita-cita. Belum tentu lagi kau bernapih lepas maghrib tu. Wah, tu maksud dia. Cita-cita panjang. Kau tengoklah hujung tahun ni rumah aku jadi apa. Kau bagi seminggu lagi kau tengok kereta apa keluar. Cik, dia cerita ni. Itu cita-cita. Tempah baju Melayu raya, test dekat kedai makan tu. Kedai makan pula. Kan poso cerita makan. Test dekat kedai Cina ni, tempah baju ni. Dia masa test tu, dia boleh cakap tu. Baju ni kalau pagi raya aku pakai ni, buntang mata orang kampung tengok ni. Tak ada lagi orang kampung yang ada fashion macam ni. Dia confirm lagi kan, betul kan Tokek kan? Saya seorang ni baju macam ni kan? Confirm, you punya seorang. Soalan dia hidup lagi ke pagi raya nanti? Tu sebabnya kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali melarang kita panjang cita-cita ni. Hiduplah seadanya. Jadi kalau tempah baju, tak boleh lah tempah baju Melayu. Boleh tempah baju tapi mulut kita nak cakap apa? Ya Allah, kalau adalah kebaikannya dapat aku pakai baju ni pagi raya. Macam tu. Kalau Allah izinkan dapat aku pakai baju ni pagi raya, maknanya dia sedar dia belum tentu lagi dapat pakai baju tu pagi raya. Tempah baju pengantin. Boleh tak orang tempah baju pengantin? Tak main lah, sewa tempah. Sekali bersanding seseorang. Pengantin lelaki tak datang. Kan berlaku dulu. Ingat tak dulu? Zaman sebelum zaman viral, keluar sahabat muka depan bersanding seseorang. Itulah dengan pemain bola sepak tu lah. Ingat tak? Tak apa bodoh, ingat dengan balok pun tak tahu lah. Tapi betul. Itulah cita-cita manusia panjang. Dia nak itu, dia nak ini. Nabi pesan, kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau kamu hidup waktu petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau kamu hidup malam jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Jadi cita-cita kita panjang, tapi yang garisan 4 segi tu, yang kecil tadi, yang tergantung tadi, rupanya setakat itu je nyawa kita. Orang tua pun
ini duit ni nak pergi jalan nak pergi anak ajak pergi Europe tahun depan, duit dah kumpul ni. Sudah faraid. Duit tu kena faraid, macam mana? Nyawa tak sampai. Betul tak? Itu dia. Dan kemudian cakar-cakar tu, cala-cala tu. Cala-cala. Itulah ujian, itulah dugaan dalam hidup kita yang menyebabkan dahlah umur tak panjang. Yang rasa sekejap sangat. Tiba-tiba dah profesor Datuk. Kan? Ya tu. Tiba-tiba Prof Datuk lah, dah berapa tahun lagi Datuk? Kan Prof Datuk nak pencen, betul tak? Ikut kan macam macam baru semalam je lah masuk belajar tu. Anis tu macam baru semalam dia masuk asrama penuh. Kan? Dan macam-macam jabatan, macam-macam kementerian pergilah. Tak menunjukkan macam budak-budak kan, budak kecil masa kita puasa dulu, ingat tak, kita tak ada kerja, tak ada tanggungjawab, kita pegang bantal cari simen kan, bulan puasa cari simen, lepas tu dah panas kita terbalikkan, sejuk kan, lepas tu terbalik bantal, tak ada kerja dah tu. Lepas tu buka peti ais tutup, tengok jam tak bergerak jam ni, sebab masa tu tanggungjawab tak ada, kurang lah. Memang tak ada, kita tak fikir pun malam kan makan apa ke, tak ada, apa yang ada je, tahu komplain je, takkan je. Kemudian bila kita masuk sekolah menengah, tanggungjawab masa tu dah mula ada untuk belajar lah, konon-kononnya. Kita sibuk dengan kawan-kawan, sibuk dengan cerita tu cerita ni, kejap dah berbuka, masalah tak? Tapi lambat je nak raya. Masa nak sekolah menengah, cepat nak buka, lambat raya. Lepas tu bila raya, kejap sangat nanti baru buka sekolah. Alamak. Belum. Tapi kanak-kanak seperti kita ni, baru je raya hari tu, dah puasa dah. Puasa tak? Hari ni dah berapa hari puasa? Ni orang perempuan, dia yang kira tu. Raya jatuh hari apa? Tengok, dia tak ada fikir dalam hari tak ada. Punya orang perempuan, tuan pengurusi pun tak fikir kan, raya hari apa. Kita malah lelaki ni malah fikir, makin risau kita. Semalam ceramah dekat IPK Melaka semalam, bicara Ramadan tahun ini, baju tema kala apa lah, ilah bayangkan ceramah Ramadan tajuk raya. Tapi adalah maksudnya pakaian raya tu, adalah kan, kita huraikan. Jadi nak tunjukkan bila masa cepat berlalu tu tanda nyawa. Nak mati tak ada tua tu, memang nak mati dia tu. Kejap aja masa berlalu kan. Macam hari tu kan, pagi keluar minum dengan kawan-kawan, balik baru nak balik kerja, kawan nak ajak minum sekali lagi seorang ni, baru jumpa di kampung, cum lah, main lah pergi minum lagi. Lepas tu sampai kat pejabat, aku nak jemput anak. Apa nak pergi jemput anak pula? 2:30 masuk pejabat, dan kawan tanya, petang ni tak minum? Tak boleh lah, pagi tadi dah minum. Okay, keluar bungkus, pergi keluar bungkus. Sampai kat pejabat 3:45, baru duduk buat kerja sikit, tengok jam pukul 4. Oi, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Itu bukan tak rasa, memang aku tak kerja pula lah. Macam mana aku nak rasa? Ini antara pengajaran yang kita boleh ambil lah. Jadi itu sebabnya betulkan, biasa-biasakan betul itu penting. Sebab apa? Sebab cerita nilai-nilai murni, tonggak 12, cerita apa pun lah, sebenarnya benda tu semua ada kaitan dengan amanah kerja yang kita buat. Sebab akhirnya bila memperbetulkan apa yang sepatutnya kita buat, mengundang kepada keberkatan rezeki kita. Itu cerita sebenarnya ni kan. Tapi mukadimah tu saja yang bagi, biar ada feel itu sampai. Sebab itulah kalau kita tengok dia yang Nabi sebutkan tadi tu, Nabi tunjukkan tadi, Nabi sebut juga satu perkara. Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara bagi orang mukmin? Apa maksud penjara? Penjara ni maknanya ada peraturan, bukan semua benda kita boleh buat. Saya dengan Puan Anis ni dulu pernah kita pergi
penjara Seremban buat lawatan. Puan Anis pernah pergi kan penjara Seremban? Pernah ke tak pernah? Oh tak pernah, salah orang lah. Tak, dia dulu masa kerja dulu tu saya ingat dia dah melawat semua tempat lah kat Seremban tu. Tak ada, saya pergi kat penjara Seremban. Ada satu pengalaman yang saya tak boleh lupa, Prof, betul kan? Penjara ni satu hal, penjara yang kita nampak dalam movie. Kita tengok dekat dalam drama tirai besi lah apa, kita nampak dia ada apa tirai besi tu, apa jeruji besi tu, kita nampak katil tu, kemudian ada jamban yang ternganga macam tu kan. Tapi rupanya di Seremban, kompleks penjara Seremban, ada satu blok penjara lama. Blok penjara lama ni dia dah, saya tak tahulah dah roboh ke belum. Dia dijadualkan, dia memang nak runtuhkan, nak buat blok baru. Sebab banyak blok-blok baru dah buat. Itu satu blok lama yang tinggal. Ada berapa tingkat tu? Bayangkan dia punya apa tu, saya ingat daripada situ sampai sini lah dia lebar dia. Kemudian bolehlah dia merengkot namanya tu dalam 5-6 orang baring. Yang tinggi tu bengkok lah sikit, 5-6 orang. Jamban pun tak ada. Yang ada baldi untuk buang air besar dengan air botol mineral tu. Boleh fikir tak kita bilik air pun kalau lambat flush pun lah. Kadang-kadang flush pun dia punya bau, kalau tak betul-betul cuci lah, dia punya bau tu macam, bayangkan on air, open air. Saya fikir, ya Allah, janganlah buat perangai sampai kau duduk dalam ni. Yang best tu masa lalu, Samsul dapat, kona ada aku. Kan? Dia kan, bila saya tengok kita bila masuk penjara ni, kita kena tinggalkan wallet, kita kena tinggalkan handphone kita bila kita masuk kan. Ini buat aku tak boleh keluar ni, tak ada siapa pun tahu aku dalam ni, kata je kan. Tak macam tu lah punya takut, malah kita masuk sementara je, bagi ceramah, bagi talk dalam tu. Macam tu lah penjara. Penjara nak keluar ni je jarak dia, keluar setakat ni je. Kita tak boleh keluar pergi sel orang lain suka nak pergi sel yang boleh dia jarak, nak lepak lama kau tak ziarah bilik aku, tak ada. Penjara duduklah bilik tu. Time makan, makan. Time keluar kena buat kerja, buat kerja. Ada 3 songkok banduan buat bagi kat saya. Memang cantik banduan penjara Seremban buat, memang cantik. Mahal kan tu. Aku ingat free, bayar apa. Kan? Kemudian masuk tak, dia tu hasil dia tau. Dia dekat dalam tu. Dan penjara Seremban, penjara Kajang, pembekal PPE terbesar. Dia hari-hari buat PPE. So disiplin dia kena buat kerja, dia buat kerja. Yang bertukang, yang jaga kafeteria. Dan bila saya tengok tu, ni maksud penjara. Makan, kita tak boleh makan sesuka hati kita. Boleh cakap dengan pegawai penjara, tuan kalau boleh hari ni nasi ayam kepak. Boleh tak? Tak boleh. Cubalah cakap, nak kau nak pijak dengan pegawai tu, baiklah. Tapi apa yang hidang itu, itulah maksud dunia ni, penjara bagi orang mukmin. Bukan semua tempat kita boleh pergi, bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh makan, kita boleh minum. Itulah hidup kita ni. Kalau ikutkan, boleh je. Puan Anis ni sebab dasar persahabatan, dia pesan ke AJK, tuang je air tu. Time dia tengah ceramah tu, tuang je air. Terpulang pada dia nak minum ke tidak. Tak salah tuang. Yang salah tu minum. Dia lah bagi air kelapa jangan payung tu, dengan straw yang bengkok tu. Dia punya cara, letak je Ustaz, terpulang mah nak minum kata. Kau ajar buat tu kan. Tak, dia faham Ustaz musafir tak kan. Kan? Contoh lah kan. Tapi peraturan dia ada. Sebagai orang beriman, boleh tak nak minum? Benda tu tak haram pun. Tetapi diharamkan disebabkan kita berpuasa, ada peraturan dia. Itu sebab orang kata kebebasan pada orang mukmin itu ada satu, kematian, baru dia bebas. Dah mati tak ada lagi dah peraturan. Tak ada peraturan. Masa orang mandi kan kita nak mati, slow sikit. Kita pula cakap lari orang kampung tu. Tak ada dah, terbalik, tertangkup. Tu masa saya pergi Melbourne, macam makan main ceramah Melbourne.
Bukan Melaka, Melbourne je mah. Kan? Sampai sekarang ni puan ni tertangguh nak ceramah di Melbourne lagi. Tuan-tuan dan puan tahu kenapa tertangguh ceramah kat Melbourne? Tahu kenapa? Reason political. Orang Malaysia tak boleh masuk Australia sampai hari ni. Poni. Nilai-nilai murni. Ni bukan cerita politik. Tak. Maksudnya negara kita ni sekarang ni dia ada satu krisis. Krisis yang paling besar sekali. Tahu? Ni bukan cerita politik tau. Maksudnya kita cakap ni dari segi behavior, perangai manusia seluruh semua peringkat, daripada sekolah rendah, pejabat awam kepada swasta, termasuk kejiranan, masyarakat, masuk pemimpin. Ni kita kena terima realiti. Kita ada satu krisis nasional yang paling besar, iaitu namanya krisis adab. Pesan tak? Tengoklah dalam parlimen tu. Tak ada adab, semua bercakap, semua menjoget, semuanya. Betul tak? Dekat Dewan Undangan Negeri pun sama. Dekat setiap-setiap negeri ni ada isu-isu tertentu. Sampai ke Sultan Johor cakap sangka buruk. Sedangkan peraturan ada tak? Peraturan ada. Guideline ada tak? Ada. Saya masuk pertandingan debat ala parlimen dulu. Peraturannya bila kita berdebat, orang ni bercakap, kita boleh bangun. Tak bunyi pun. Kalau bunyi pun, ya Muhammad, sabar dulu Muhammad, sebentar lagi saya ambil. Kita duduk. Dia tak izinkan, duduklah. Itu nama dia adab. Kan? Nak pula dia warna 9. Kalau tak tahu adab, apa perangai kau? Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak dikonongkan. Ya. Makan sirih berpinang tidak, pinang ado kat kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Itu beza dia, nampak tak? Dan Prof Datuk di Melbourne tu, masa saya sampai sana ceramah, satu soalan, sebab yang menganjurkan program ceramah tu Singaporean. Tapi yang datang dengar ceramah ramai orang Malaysia. Yang best penganjur tu tanya soalan cepu mas kat saya. Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ni cerita yang kita kena. Apa saya nak jawab? Maka saya katalah, tak adalah dia kalau ada yang 5-6 ekor tu dalam tubuh jadi macam tu juga tu. Tak beza, bukan tu je. Satu lagi soalan. Waktu tahun lepas, sebulan sebelum nak puasa, tahun lepas, masa tu kes COVID kita dalam 6,000 lebih ke 7,000 macam tu. Saya tanya Kak Lina kat Melbourne ni lah, Kak Lina macam mana kes sekarang dekat sana? Kita orang tiba-tiba dikejutkan Ustaz. Kenapa? Tiba-tiba ada 13 kes baru. Kau boleh belah tak dengan ayat tu? Saya cakap, tiba-tiba ada 13 kes baru, langsung lockdown 5 hari. Seluruh Australia lockdown sebab 13 kes baru. Apa beza dengan kita? Cakap. Saya pun jawab lah, kita orang 5-6 ribu okey je. Itulah jawapan kita standard orang Malaysia. Malaysia boleh kata. Sebab ini cerita nilai-nilai murni. Kita sentiasa cakap kalau kena sekat, itu tak baik, tak elok, tak ini. Sedangkan ini untuk kebaikan kita ni. Betul tak? Dan orang Australia tu, tapi Malaysia okey. Kenapa pula? Lockdown boleh keluar rumah lagi. Nampak tak ayat dia? Tu cakap ke sindir juga? Dia memang tak ada niat apa. Kita rasa tersindir. Janganlah pisahkan kami. Bila kerajaan kita mengumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Mula orang marah ni, tu kenapa lah. Sabar, benda tu untuk kebaikan. Peraturan tu ada sebab. Kan? Ada sebab. Kes kita belum selesai. Yang best tu, kita tiba-tiba jadi tak rasional. Tak beraya Cina boleh, di Pamali boleh, raya puasa kena duduk rumah. Apa hal? Marah. Nampak macam mana kes tinggi time raya kita? Kan? Dan kita adalah majoriti. Nampak macam mana? Kesilapan tu kesilapan siapa? Bukan kesilapan alien yang tiba-tiba datang membeli balah, menyebarkan penyakit. Kita juga. Lepas tu kita pun wujudkan PPN 1, PPN 2, PPN 3.
Jangan pisahkan kami dengan kedua ibu bapa kami. Menangis dekat sempadan Selangor Negeri Sembilan, dekat kota Serimas dengan nilai 3. Macam pelarian Korea Utara, Korea Selatan lah, terpisah tu rasa macam tu. Tentu lah, sekali dibuka boleh rentah negeri, semua pergi Langkawi. Habis mak ayah semua kat Langkawi apa? Kan? Tuhan balas. Kan si akap mahal tiba-tiba. Kan? Adalah gua. Sekarang betul. Kan? Pergi kedai tom yam tanya, ni kan si akap 1000 ke tak ni? Bukan. Nah, tapi nak beritahu standard kita lah dalam mengikut peraturan ni macam mana. Bila ada peraturan-peraturan, ni tak ada dah. Tiba-tiba, contohlah Prof Datuk keluarkan satu perkeliling semua staf mulai berapa bulan, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Contoh, apa respon kita? Macam-macam lah, hari tu ni tak boleh, ni tak boleh. Yang seorang, korang yang muda-muda ni buatlah akad dan naik pencen. Yang seorang tu pula lagi tak boleh pakai. Seolah-olah memang perkeliling untuk budak-budak muda je. Yang nak pencen tak payah fikir. Tak ada. Ayat yang biasa dengar dalam sektor awam tu lah ayat dia. Tak, peraturan ni penting. Itu sebabnya Buya Hamka, saya memang terkesan dengan kata-kata Buya Hamka. Buya Hamka kata apa? Hidup jika sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Umat tajam betul kono. Maka kita kena bezakan kita dengan babi hutan dan koro hutan. Bezanya apa? Bezanya hidup kita ni berperaturan. Itu sebabnya penting kita ni, hidup kita ni ada adab, ada ilmu, ada hikmah. Itu sebabnya kalau kita tengok peristiwa Isra dan Mi'raj, ingat tak? Nabi, waktu Nabi dibalah dada, dikeluarkan alaqah tu, dicuci alaqah tu, ketulan hitam tu yang terkandung was-was dan ragu-ragu pada hati Nabi. Kemudian dituangkan ilmu, iman dan hikmah. Nampak tak? Itu yang dituangkan dalam dada Nabi ni. Ilmu, iman, hikmah ni apa? Hikmah itu adalah salah satu daripada apa disebut sebagai akhlak dan adab. Itu dia. Tu yang kata tadi, tegah dek budi dengan bahasa. Hidup kita ni kalau tak ada adab, tak jauh kita boleh pergi, walaupun ilmu tinggi. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tengok Prof Datuk, dia punya ilmu lagi tinggi daripada saya. Saya senior doktor, SDR saudara. Tapi disebabkan adab, dia tunggu saya kat bawahnya, dia sambut saya dulu. Itu adab namanya. Nampak tak? Itu jadi saya jadi malu ni. Sagan. Orang bagus-bagus ni. Akep. Kan? Tak tahu akep ke akep ke. Tak salah kan? Akep tu. Ada tu. Saya kata siapa yang jumpa saya tu tanya, Ustaz nanti akep kan? Siapa? Datang aku lah. Ada yang cakap tu kat Koda Soya tu sama? Ada tak ngaku lah. Dia tak ada ini. Ustaz nanti kat camp kan? Ya ke? Awak tak? Saya tak tahu. Tak ingat. Putih ingat. Memang selalu lalu sini. Camp dia tahulah. Tapi itulah dia. Kalau kita cakap kan tentang peraturan ni, tentang adab. Contohlah saya dengan Prof Datuk, dengan abang apa ni, siapa nama? Dengan abang Sarapan dan abang Sarah ni, kita duduk minum kopi bertiga. Bukan bulan puasa lah. Dengan tengah lepak-lepak minum, tiba-tiba datang seorang perempuan anak dara, bukan ni sebenarnya anak dara ni. Dia lalu tunduk, dia cakap tumpang lalu bang, terang kek kopiah ni. Prof Datuk tu tanya saya, anak siapa tu? Tahu tanya anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau saya dengan abang Sarah ni, dengan Prof Datuk tengah duduk, tiba-tiba datang seorang naik kereta besar menjala kereta. Memang kereta tak ada yang menogak Ustaz, semua menjala. Saya tahu. Sebelum kau cakap, biar aku cakap dulu.
Dia turun kereta Mercedes-Benz ke apa, dia turun, dia tanya, "Weh, tahu tak rumah Hani Suzaira mana, tahu tak?" Dia main woi, walaupun tahu Saravanan akan cakap, "Sorry lah, tak tahu, pergi tanya orang lain." Sebab walau tinggi mana ilmu kau, walau tinggi mana pangkat kau, kalau tak ada adab, tak ada nilai di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah. Semua agama ada adabnya. Tanya Saravanan. Ini apa mana? Sebab saya selalu tengok cerita Tamil. Tengok cerita Tamil boleh mengasah critical thinking, bro. Kita target memang mati dan hidup lagi. Tengok VJ cerita surah. Dah kena himpuk ke patung besar tu. Orang pun dah menangis, matilah, dia matilah. Ceninya togak dia klik. Apa tu? Ya. Tak, tu yang saya tahu. Kalau orang perempuan India ni, kan, yang India perempuan dia takkan makan yang tradisional betul, dia takkan makan selagi suami dia belum makan, betul tak? Yang moden sikit dia makan sama dengan suami. Yang lagi moden dia makan dulu pada suami. Tak tahulah Saravanan kategori yang mana, tak tahulah. Kan? Kan? Sebab pada orang India tu, dia adab dengan suami macam suami tu macam Tuhan dia dah. Macam tu lah. Dia lain. Tapi adab sampai tahap itulah nak bagi tahu. Hidup ke depan aturan. Tu sebabnya kalau dalam hidup kita ni nak berjaya lah. Nak berjaya dalam hidup 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Saya tengok sahabat saya, Puan Anis ni. Dia banyak tolong saya dulu waktu kerja dulu. Macam mana Puan Anis tolonglah. Nantilah, tengoklah. Sama lah nantilah. Nanti dia memang macam tu kan. Dia banyak kerja. Dia macam dia seorang banyak kerja tu. Menyampah. Tapi dia memang tolong. Dia memang tolong. Saya memang rapat dengan mak dia pun saya rapat. Memang betul. Allah. Kalau betul, dia bukan tiba-tiba dia duduk kat kursi dia duduk sekarang ni. Macam kita kan, bukan tiba-tiba kita duduk kat kursi kita sekarang ni. Ada yang pernah kerja kilang, ada yang pernah meniaga tepi jalan, ada yang pernah kerja basuh pinggan kat rumah orang, pernah. Mesti ada pengalaman kita. Dan pengalaman tu yang bawa kita, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Nah, Profesor Datuk lagi lah. Macam-macam negara dia pergi dah, macam-macam tempat. Prosesnya panjang. Itu yang pertama, tak boleh elak. Dan kita pula gemar mempertikaikan apa yang kita ada sekarang, tapi bila kita dah terlepas baru kita fikir, kan best kalau aku masih lagi. Macam ayat kan? Manusia macam tu. Masa dapat tahu nak masuk sekolah tadika, saya tertidur dengan beg sekolah. Sekali bila dah tahu masuk sekolah tu, tangan jatuh, batu, makan. Kenapa sekolah sini tak bestnya? Dah mula buat demam, buat ni. Lepas tu dia rasa dapat masuk darjah 1, rasa besar sangat lah. Masuk darjah 1 bila beratur, kita di depan sekali, rupanya banyak siswa tinggi-tinggi. Kenapa lah sekolah sini? Dulu tadika lagi best. Nampak dia kata. Masuk sekolah menengah dia rasa besar, rupanya best lagi masuk sekolah rendah. Masuk PSR, aduh kenapa lah ambil PSR ni? Yes, merdeka PSR, rupanya kena masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, SRP, PMR, PT3, dapat ambil PSR, yes, merdeka, rupanya SPM pula. Ingat dah mereka habis SPM, yes, rupanya masuk college, masuk universiti pula. Masa kat universiti, sekolah dulu lagi best. Tak sabar nak habis universiti ni. Habis universiti, yes, rupanya nak cari kerja pula. Sekali dapat kerja dekat AKEP, buat kenduri, seminggu kenduri doa selamat. Mak kita punya bangga, alhamdulillah anak dapat kerja dekat APEK. APEK pula dah terbalik sebut orang kampung nak nyebut AKEP tak reti. AKEP nama AKEP. AKEP nama entah apa benda tak tahulah. Tapi pengajian tinggi ni lah. Untunglah anak kau. Kan buat kerja kerajaan ni.
Kita punya seronok kan, sebab kita dah lepas level kerja, kita dapat kerja, kita ada the career. Bila masuk kerja, kenapa lah aku kerja? Dan antara hari yang menyeronokkan adalah pada 7 hari bulan 2 petang masuk dewan dengan ceramah. Sebab tak payah kerja, kau jam beli balik lah ni. Agak lah, tak agaknya lah. Macam tu. Lepas tu bila dah kerja kan, bila lah nak kahwin, bila lah nak kahwin. Betul? Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Macam ni perangai jantan ni apa? Bila kahwin, bila lah nak kandung, bila nak mengandung, bila mengandung, kenapa lah mengandung, azab mengandung. Bila lah baby ni nak keluar, bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar? Bila lah budak ni nak bercakap, bila budak tu cakap kau boleh diam tak? Bila budak ni nak berjalan, bila berjalan kau duduk, suruh nampak benda, perasan tak manusia ni tu dia nak dapat lupa. Tapi proses ni panjang. Kita dah sampai dah ke tahap ni. Yang kedua yang kena ada, nak berjaya ni, yang kedua apa? Kena ada komitmen. Tak ada komitmen kita tak akan berjaya. Kita takkan boleh bertahan duduk kat sini kalau tak ada komitmen. Kebanyakan tak ada komitmen, dah lama kena berhenti dah. Tata tertib, buang. Bawah tangan saya dulu jadi pengarah undang, tak kurang 10 orang saya buang. Saya tamatkan kontrak, berhenti, buang. Sebab kerja-kerjaan ni susah nak buang orang sebenarnya. Puan Ani saudara pun tahu, susah nak buang. Melainkan orang tu sendiri tak nak kerja. Perangai tu perangai tak nak kerja. Tapi dia cakap, tapi kita sebenarnya kalau nanti orang dendam kita. Ini bukan isu dendam, isu amanah. Kalau kita bela orang yang tak nak bekerja, lagi susah departmen kita sebenarnya. Itu ya. Orang yang tak buang kerja, kita bela dia, percayalah dia akan jadi virus supaya orang semua tak bekerja nanti. Tu sebab tak ada amaran-amaran. Kalau kau tak nak kerja, dah berhentilah. Ramai lagi orang nak kerja. Macam tu ya. Saya tak pernah menyesal dengan tindakan saya buat dulu. Sebab setelah berbincang dengan jawatankuasa pun semua fikir, elok berhentilah. Dah sampai satu tahap, ada seorang staff tu bolehlah cakap, tak apalah, saya dah apa ni, sebab saya dah pernah buat dulu potong gaji, tak apalah, buat je lah macam tu. Saya tak boleh datang, saya ada komitmen lain, saya ada masalah, banyak-banyak masalah pribadi saya kena selesaikan. Tak apalah, tolak gaji je lah. Bila kau cakap tolak gaji je, seolah-olah kau tak kisah pun kau tak dapat gaji. Mana kau tak kisahlah kerja tak kerja. Maka kita pun ambil keputusan, tak payahlah kau jual kita. Lepas tu mulalah cakap kejam. Itu harga dia. Komitmen. Yang ketiga, fokus. Kena ada fokus. Fokus paling susah bekerja. Masa sepanjang kerja dekat AKAP ni, yang paling susah waktu bila? Waktu PKP. Work from home. BDR. Perang badar. Bukan senang nak kerja kat rumah. Baru nak naik, mana ni dah? Nak susu. Lah budak ni. Kau ada anak nak menyusu. Kau mama buat kerja ni. Nak susu. Ya, beri buat susu dulu. Nak buat susu dah jangan kacau, mama nak kerja. Dia orang seorang bantu mama panggil lu. Agaklah mama kan. Kan naik tak bangun dah, jangan kacau mama baru naik. Hari ni lu apa? Ni sekoi. Dah seorang ni pula tanya nak lauk apa. Contohlah, bukan senang. Bekerja di rumah kan semua orang isu sama. Nak itu, nak ini. Nak pula suami yang tak function. Suami yang koma. Tak tahu apa yang berlaku dalam rumah. Kan? Baru dah tahu rumah halangsi dah bertukar, baru tahu. Dapur pun tak jumpa mana punya teruk lelaki tu. Punya teruk, koma tak lah. Macam tu lah lelaki orang kan. Bergaya mentua akak tu golak baik kata yang rakam lah kak. Merakam golak penahan macam tu. Tak apalah. Tapi betul. Itu sebab saya sebut institusi keluarga. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi umat.
Itu memerlukan Profesor Datuk yang faham. Maksudnya semua ahli organisasi kena function, baru dia akan dinamakan sebagai institusi. Contohlah, siapa nama puan ni? Ya puan. Ya, tak ada apa nama puan. Macam ni ada tengok, ada tak sekolah, ada ni tak ada tak sekolah tu. Siapa nama puan? Puan Nika. Puan Nika suami kerja apa? Nak confirm kan je sebenarnya. Tak sekolah tu puan apa? Puan apa? Ni tiga-tiga belum kahwin ke? Ni dah tu. Kau ni ramah kan? Kau belum kahwin, duduk yang belum kahwin. Kau duduk yang kahwin yang belajar sikit macam tu. Kata siapa nama apa? Pandang lagi kawan tu, la ilaha illallah. Siapa nama puan? Ya? Nasuha. Suami kerja apa? Suami kerja apa? Guru kafah. Okey, contohlah kan. Ni bukanlah, ni saya bagi gambaran. Cuba pandang usaha bangun pagi. Sebab anak berapa orang? Contoh payah betul saya contoh. Baru kahwin lah ni. Baru kahwin BKP lah. Payah. Contohlah ada anak lah. Tak apalah. Ada anak. Berapa orang target anak berapa orang? Mak tanya target saja. Tak ada contoh pandang suha. Anak tak adalah ramai sangat dalam 7 orang. Tentulah katakan. Tak adalah 3 orang. Kita ambil 3 orang lah. Contoh pandang suha bangun ni. Dia bangun pagi. Ini biasa. PDPR kat rumah. PDPR suasana. Siapa yang ada anak untuk PDPR, dia akan bangun pagi. Dia akan siapkan sarapan. Sebab dia lagi nasuha nak kerja ni online ni. Kan? Dia pun buka pokok goreng nasi. Dia pun bangun pukul berapa dah ni, bangun. Dia jerit panggil ni. Orang perempuan automatik ada anak, dia lock speaker. Tanya Puan Anis, confirm. Nampaknya Samsung tak ada. Kau dengar suara dia kalau kat rumah. Bangun, kau apa dah ni? Bangun. Siap. Kenapa dia pergi lagi? Memang Puan Nasuha pun akan jadi macam tu. Dia akan kerja, dia goreng nasi, dia pun siap. Tadi suami tidur, dia masuk ke bilik, tidur turun. Aduh, sebab kelas kafah dia tak start lagi. Contoh. Dia mungkin start pukul 9 ke pukul 8. Contoh. Jadi, Puan Nasuha dah siap goreng ni. Dia pun pergi masuk bilik air, dia pun siap. Kemudian dia pakai tudung lawa. Dengan ni. Walaupun bawah towel, tak apa sebab online. Tak apa. Tak adalah. Tapi dia pakai lawa dah siap. Tapi alangkah kecewa. Bila keluar bilik air, tidur lagi. Bangun. Kejap kita kelas kan? Dia pun pergi. Alangkah kecewanya. Bila sampai dekat meja makan, tengok nasi goreng tu belum tersentuh lagi. Itu seorang ibu akan kecewa. Dia akan penat. Dan dia mula masuk kepada pintu bilik anak. Dia dah ubah karakter menjadi singa jadian. Panggil kelang kabut anak tu, langgar katil, langgar dinding, semua terperanjat. Dan anak tu masuk bilik air, kemudian kelang kabut, mandi pun tak sempurna. Lepas tu makan, sebab meja makan dia kena settle cepat, sebab dia akan jadi pusat PDPR. Betul tak? Dan kemudian bila dia makan, lepas tu cuma letak dan sikit, lepas tu lap dengan tak bersih ni. Dengan ni nak kerja ni, hati yang perempuan tak tentram. Kalau nak kerja dengan tak, meja dia sepah lagi. Dengan singki tu pun tak tangkup pinggan tak berbasuh. Betul tak? Lepas tu marah ni, kenapa? Orang nak cepat apa semua. Lepas tu suami pun tegak bangun sebab dia terasa macam dia pun kena marah juga. Tu yang tadi dia koma tu, macam tak tahu pun berlaku dalam rumah tu. Dia tak nama institusi keluarga kalau itu, dia akan nama keluarga saja. Sebab ada yang tak manusia. Tapi cuba kalau bangun bang, apa? Bangunlah subuh. Kalau macam tu cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Kan? Yang faham tak faham sudahlah. Ika macam tak faham tu, nanti faham lah tu. Jadi bila dia bangun, bang subuh sama-sama. Bang saya nak masak ni untuk anak ni. Kejap lagi dia nak pergi PR, kita pun nak kerja. Ayolah tak apa. Awak masak, kejap lagi saya kejut anak. Suami function. At least kejut anak. Sebab ayah kejut anak ni, dia tak payah joget. Dia cakap tu wahyu. Nak bangun. Lelaki ni mendidik dengan iman. Mak tu tak teraya tu kan. Lelaki ni dia cakap, bangun. Mandi siap. Bila semua siap mandi, semua dah ready kat meja. Mak hidang nasi goreng. Semua lepas tu mak pun bersiap, boleh makan sama-sama. Makan sama-sama, masing-masing basuh pinggan masing-masing, 4 turun.
letak dekat dalam singki, masing-masing ambil stesen, masing-masing belajar. Mak dia duduk satu sudut untuk buat kerja, ayahnya pun boleh kerja kat satu sudut lagi. Itu baru namanya institusi. Kena ada komitmen, kena ada fokus. Keempat yang kena ada nak berjaya adalah kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang, iaitu disiplin. Tak ada disiplin mana boleh berjaya? Kan? Kalau tak percaya, cuba tanya Prof Datuk, cuba tanya Anis Huzairah, cuba tanya semua yang belajar dulu, ada tak guru kita dulu pesan apa? Ada. Kan? Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang dia pesan kita buat. Dia pesan jangan buat, kita tak buat. Sebab kita pernah belajar dulu. Itu sebabnya penting ilmu, adab, yang saya kata tadi, hikmah. Saya kata peraturan-peraturan ni ada sebab. Ada sebab peraturan diciptakan. Garis panduan ada sebab. Kenapa kena jarak 1 meter? Marah. Sampai bila kita nak jarak macam ni? Masjid dijarakkan. Yang bercakap tu tak pergi masjid. Masalah kan? Lepas tu sibuk ni vaksin ni. Ni semua agenda Dajjal rumah. Dia punya cerita tu Dajjal pun tak tahu apa. Agenda Yahudi lah, apalah inilah. Macam cakap. Aduh, tak ambil booster ni. Dia, orang tanya saya lah, Prof Datuk kan, kenapa tak Ustaz tak takut ke ambil vaksin ni? Ustaz tak takut ke? Orang cakap Ustaz tikus makmal. Pertama, dia orang bukan tikus. Itu pertama. Yang kedua, saya tak pandai. Tapi saya tanyalah ke orang yang pandai. Siapa? Saya tanya Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya telefon kawan saya, Izzah Arif. Kau betul ke benda ni okey ke? Ambil lah bang, aku dah pergi tengok dah. Kita siap tengok dah makmal tu, kita keluarkan fatwa tu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa, hukum ambil vaksin harus dan wajib. Harus. Kenapa? Sebab tak ada benda haram dalam tu. Ni dia dah lah tak pandai, dia membabikan vaksin. Kan? Dia lah yang jatuh hukum sendiri. Oh, babi ada, dan babi pun tak nak. Dan begitu juga hukumnya wajib sebab demi menjaga maslahah. Ikutlah. Kalau dia nipu, dia lah tanggung. Apa susah? Sebab kita orang pandai, dia lagi pandai. Kita nak pandai-pandai kepala apa? Ada orang ambil vaksin, ambil booster langsung mati. Dah sampai nyawa matilah. Mesti ada reason di sebaliknya, komplikasi dan sebagainya. Betul tak? Betul. Dia ambil vaksin ni, dia bukannya kata menjadikan kita kebal, tapi merupakan antigen untuk menambah daya tahan melawan penyakit dalam badan kita ni. Oh, macam doktor cakap. Dia macam kita kereta ada airbag lah. Kereta ni ada 6 airbag. Kereta ni langsung tak ada airbag. Kalau accident macam mana? Kereta yang ada airbag tu mungkinlah ada langkah pencegahan, dia cuba berjaga-jaga. Yang tak ada airbag ni belum tentu lagi. Tapi adakah maksudnya yang ada airbag ni tak accident kereta dia? Boleh jadi accident juga, betul tak? Tapi tak ada kata dia kebal. Kalau yang dilunggah, yang ada 6 airbag, yang dilunggah tu lori 18 tayar, kan? Tapi ajal maut tangan Tuhan, kita hanya usaha. Macam itulah, saya tak nak ulas panjang. Kan? Orang anti vaksin marah dengan saya. Saya bukannya pasal apa pun. Saya cakap macam tu je. Saya ambil lah. Ambil booster. Ustaz dengar kan, Pfizer kena ambil lagi 3 dos. 10 mana ambil pun susah. Harahan lah. Kau bawa kau yang mati. Macam mana? Kan? Bukan kita cakap bosan, tapi kita dah itu arahan pemerintahan kita ikut. Dah meninggal berapa? Tapi yang saya takut Prof Datuk kan. Saya takut jolok hidung, takut betul. 2 tahun PKP tak kena jolok hidung, 2 tahun.
2 tahun tak mengasuh orang jolok hidung saya. Alhamdulillah. Sampaikan ada job dekat Astro, ada satu-satu rancangan tu sebelum masuk kita kena buat ni oh tak apa, kau bagilah orang lain. Sanggup saya tak keluar TV kan? TV Hijrah tak apa dah, bagi saya lewat kit yang test Elio tu. Kali pergi umrah hari tu kono jolok juga tak dapat lah, tak tidur malam tu. Aduh, macam mana lah jolok besok ni, macam mana lah. Family saya tak pernah kena. Saya tengok pula kat dalam yang Instagram yang orang share tu, yang mengelupung-lupung budak tu kena jolok tu sakit pun. Allah matilah aku besok ni. Saya berkampung, saya risaukan jolok-jolok keluar tinggal separuh, yang mana lagi separuh panjang datang tu. Kau nampak Samsul Bat ni tuntang-tuntang takut nak jolok hidung. Tapi alhamdulillah kan, negatif efek pergi umrah. Balik tanah suci yang best tu. Balik tanah suci tu, dia punya test kit tu kan, ni khalas dah. Dah sudah ke? Dah. Sonang kenapa kat Malaysia tak macam tu? Negatif semua. Dah solek bibir macam mana nak positif? Nganggur ni ambil ni dah habis kok. Khalas dah. Harap ni kemana? Landing sampai ke LA Prof Datuk. Satu kapal terbang positif. Saya seorang yang negatif. Saya seorang yang negatif, alhamdulillah. Ada 3 orang negatif, alhamdulillah. Tapi nak beritahu tu untuk apa? Peraturan. Ikut. Disiplin kena ada baru boleh berjaya. Time tidur, time tengok TV boleh, tapi jangan banyak sangat. Time peksa, time belajar, oh boleh berjaya. Macam tu kat kita. Ada time rehat, ada time kerja. Dalam perkeliling kerajaan tu ada tulis waktu makan bila, waktu rehat ada. Betul tak? Mana ada kau ngangguk, mana ada? Ngangguk ada, mana ada? Tanya orang ni tu, mana ada? Dalam perkeliling tu tak ada. Dia hanya bagi tahu waktu kerja. Dahlah mula kerja pukul 8 pagi. Bukan tahu kerja. Sibuk membincangkan episod drama malam tadi. Suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenal. Saya tahu tajuk ya. Jadi itulah, disiplin kena ada. Dan yang kelima, nak berjaya dalam hidup kita ni perlu ada keberterusan. Ataupun Hani Suzairah selalu sebut konsisten. Saya selalu sebut dalam ceramah istiqamah. Kena ada. Kita tak boleh hari ni rajin, besok malas. Kita tak boleh malas, lepas tu rajin balik. Tak boleh. Tak boleh. Dalam hidup kita ni kan, kalau saya sebut yang 5 tadi, proses panjang, komitmen, fokus, disiplin, keberterusan. Untuk anak-anak PSA pun 5 ni juga pakai. Anak-anak PSA proses panjang nak, bukan tiba-tiba kau boleh berjaya dalam PSA. Kau kena ada komitmen, kau kena ada fokus, kau kena ada disiplin, dan kena ada konsistensi. Pemain bola sepak macam tu juga. Kalau tak ada disiplin, kau nak tangkap kat kelab malam, tak boleh wakil negara. Betul tak? Kan? Dulu pemain bola sepak yang ada 5-6 orang pergi kelab malam, langsung drop daripada tim kebangsaan. Sebab apa? Disiplin. Pemakanan kena jaga, kena fit. Saya pun berbual dengan Zakwan Adaha, pemain bola kembar kan. Zakwan Adaha, dia makan, kau makan banyak tak apa? Tak apa Zat, saya makan besok pagi saya lari balik. Dia disiplin lagi. Dia bila dia bakar lemak tu lain macam. Kita ni pula yakin kita nak bakar lemak ni, tapi tak tahulah bila. Tu masalah tu. Kan? Dekat sini dah buat dah weight challenge. Ni dia ramah baik ke pejabat mungkin. Dia jemput saya datang mungkin. Dia timbang pada hari awal Ramadan, timbang. Nanti dia akan timbang pada 20 Ramadan. Berapa banyak turun. Grand prize timbang pada 20 Syawal. Tu masa tu terbalik-terbalik jarum. Cek ni orang penggigil-gigil tak tahan, turun cepet. Dia tak bagi kau beli kat penimbang tu lama, turun. Tu logo penimbang.
Okey, dan saya bagi juga nilai-nilai yang kena ada pada kita pada hari dewasa ini. Sikit lagi. Kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Itu sebab kalau saya lah jadi menteri pendidikan. Janganlah kau lagukan dengan Datuk Razi Jidin tu. Ni contoh. Dengan ini saya umumkan kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita akan wujudkan skim pinjaman tablet. Darjah 1 satu tablet, darjah 2 satu tablet. Setiap tablet, setiap student akan dapat tablet. Dalam tablet dah siap install buku teks semua. Tak adalah budak tu mengengkeh bawa buku. Cikgu nak steady. Jadi balik nanti tolong buat homework dalam folder nombor 3. Dalam bab 5 tu, folder nombor 3, submit dekat saya sebelum tengah malam ni, email. Cerita dasar IT kebangsaan berapa lama? Daripada 1980-an tau cerita dasar IT kebangsaan ni. Buku teks dah lah bengot lah buku teks tu, kojo kat orang budak-budak senior ni. Kan? Dan begitu juga sebagai Menteri Pendidikan, saya umumkan kepada SKMM dan semua yang terbabit, pastikan sebelum hujung tahun kita berjaya merealisasikan wifi percuma pada setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung. Tidak akan ada yang ketinggalan. Tak adalah budak tu tutup kamera belajar PDPR. Kenapa tutup kamera ni? Habis data. Wah, tutup kamera main game. Betul tak? Di Senawang, di Seremban, kehadiran budak-budak di bandar-bandar KL. Ada kebanyakan sekolah di bandar ni, sekolah harian ni, not even 10% kehadiran PDPR. Sahabat-sahabat di Miri, di Bintulu yang kawasan pedalaman tu, bawa anak masuk dalam hutan, naik bukit tu bukit, nak cari signal clear supaya anak tu boleh buka WhatsApp, boleh buat homework. Tidur dalam hutan. Kemudian besok baru balik rumah, punya nak belajar. Tapi anak kita baru buat wifi, lain kau jual. Ini realiti. Kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang baik. Dapat peluang yang baik, sambung belajar. Dapat peluang kenaikan pangkat, kita cuba dapat peluang naik. Ada seminar-seminar yang baik, pergi. Dengar ada ceramah petang ni, datang. Ini nak datang ceramah pun tengok senarai nama. Siapa lagi pergi? Ika, kau pergi ke? Nasuha tanya. Bukan nama sebenar. Pergi sesama tau. Duduk sesebelah. Datang. Peluang yang baik kita kena datang. Kemudian apply. Jangan cakap je. Ini zaman kita buat, bukan zaman cakap. Talk is cheap. Kata Sun Tzu, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. So kita kena buat. Contohlah seorang lelaki cakap, I betul-betul nak dekat you. Serius. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Untuk melupakan you, tidak sekali-kali. Hayat drama sangat. Sebelum kahwin, no, orang nak tengok bukti kau career kau apa, kau boleh bagi makan anak orang ni ke tidak, betul tak? So application itu, apply dia tu nak tengok dia ni mampu tak dari segi zahirnya, boleh jaga sebelum kita nak tengok batin, benda-benda yang tersirat yang lain, betul tak? Tu yang masa interview semua boleh ke kerja, kita ni kerja dekat akap ni, kadang-kadang ada yang kerja sampai lewat malam tau. Saya dah biasa lah dulu masa kerja kilang, seminggu tak balik rumah ayat dia. Sekali bila dah kerja, jap cuti, jap MC, anak meragam, anak mak mentua meragam. Laki kau lah, anak mak mentua tak faham siapa. Kan? Bini meragam, suami meragam, macam-macam alasan. Kenapa? Dulu kerja eloknya. Dulu macam masa interview eloknya, kenapa time kerja tak boleh? Nampak tak? Tu antara kerja. Apply.
Kemudian apa? Mantapkan pengetahuan kita. Ilmu. Kena ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi terang. Ya? Kena mantapkan pengetahuan kita. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas kita. Time kerja betul-betul. Kan balik kan orang rumah. Dekat rumah tu raih kan betul-betul. Nampak tak? Jadi ayah, jadi mak dengan profesional dekat tempat kerja. Kerja dengan profesionalnya. Kemudian apa yang perlu ada? Kerja bersungguh-sungguh, iltizam nak buat yang terbaik. Jangan kisahkan bergaduh pasal kenaikan pangkat. Ada orang tanya saya berapa bulan lepas, Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya, dia kata. Oh payah soalan ni, kata. Saya kata tu bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk ke alamat. Bahal. Sebab saya kata kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Tak dapat naik pangkat, aku memang tak ada rezeki. Dia je lah naik pangkat. Salah. Banyak kita cakap aku ni memang yang tak ada rezeki, sedangkan banyak rezeki Allah bagi kita, kita lupa nak tengok. Dapat duduk dalam dewan ni, duduk bawah name tag dia cap tu tandanya kita ada kerja. Orang kat luar sana kulu kile tengah fikir nak kerja apa. Rezeki juga, betul tak? Saya pun tak ada kerja ni, ceramah yang tak ada kerja kan. Kan? Habis ni kan, pagi tadi dah ceramah online, menguap-nguap kau ceramah tu TV Hijrah kompet pagi ceramah sahur. Siapa nak dengar tu? Ni habis ni kakang tu pergi naik jodoh baik. Ceramah untuk keluarga Nalidia Sentros. Jombor lah bunyi itu kan. Belagak tak ada lah. Ceramah untuk family besar tu lah. Kan? Lepas tu kan malam kan lepas tarawih ceramah gitu. Orang nak tidur dah ni. Tak. Tapi apa dia buat yang terbaik? Kadang kau marah orang. Kenapa dia? Bukan aku. Sabarlah kau. Hanya pertikaikan orang. Anugerah khidmat cemerlang. Pada dia. Jadi seorang je kerja. Puan Anis ni tampak orang lain katnya. Contoh. Ingat senang kau bagi anugerah khidmat cemerlang. Susah tau. Mesyuarat nak bagi not even 7% kan yang dapat kan. Saya dulu nak tentu bukan senang. Kau tak dapat, tak apa, ada rezeki lain. Betul? Ada rezeki lain. Sebab kita kerja sungguh-sungguh ni, ikhlaskan Allah, adalah rezekinya. Cara mana dah berapa tahun dah kerja-kerjaan ni? Ya? 5 tahun. Sekarang ni pangkat apa? Ha? EO. Oh. EO tu apa? Apa? Executive officer. Nampak? Bukan kaleng-kaleng. Nampak 5 tahun? Ada lah. Nanti besok ada rezeki lagi. Naik. Sabarlah. Itu je. Tak dapat naik tak apa. Kadang-kadang Tuhan tak bagi naik pangkat. Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi APC. Elok tu. Bila dapat APC orang perhatikan kita. Kau tengok tu. Dapat APC tu. Bukan kerja nampak. Tapi dapat APC. Tengok betul tak? Kadang-kadang orang perhatikan kita. Betul tak? Biar ada tak dapat, orang pun tak perhati kita. Betul tak? Nah tentu pemalas. Orang tak tengok. Contohlah kan. Kita tak buat kerja pun tengok. Kau tengok. Wah tu baru nak rehat. Kena tuduk juga. Betul tak? Itu sebab masa hari Anugerah Khidmat Cemerlang, dia biasa buat masa hari inovasi kan. Saya ceramah dekat banyak agensi kerajaan. Inilah isu dia. Itu sebabnya saya kata, saya cadangkan dia orang, tambahlah anugerah tu. Tak. APC dapat apa? Cuba sebut. Pertama dapat apa? Pertama. Nampak sangat kau nak duit tu. Sebut sijil dulu. Sijil. Yang kedua duit RM1,000. Duit RM1,000. Bukannya banyak sangat RM1,000 tu.
Tak percaya tak? Mana bagian HR? Bagian HR mana? Tu bagian HR. Tanya dia. Dia tengok senarai nama tu. Dia dah nampak dulu. Atas tu sulit dan rakyat. Dah dia dapat. Alah. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Tanyalah. Kau dapat APC tahun ni? Mana ya kau? Iya, aku dah tengok dah. Tapi ingat, jangan cerita dengan orang. Sulit dan rahsia. Dalam pada tu semua dah heboh dah, betul tak? Semua dah tahu. Bila semua dah tahu, tanyalah, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Kenapa belanja? Tu yang muka boleh naik atas pentah tu, muka tak elok tu. Modal dah banyak keluar. Baik 1,000 tak balik modal. Kan? So tambah anugerah lain. Anugerah apa? Macam saya cadangkan kat apa-apa, macam dekat bangunan Mara dulu, Mara KL. Semua saya cadangkan. Dekat KPDN, HP pun saya cadangkan dulu. Buat contohnya anugerah, dapat anugerah markah SKT 90 ke atas pun dapat sijil at least. Buat frame. Gantung rumah. Hui, mak markah A tahu mak kau kan? Nampak? At least. Tak pernah MC tahun yang dinilai. Muntah darah pun kau jawab. Kau pilih balik, kau muntah darah, jangan. Nanti tak dapat sijil. Tak balik ni. Muntah darah pun kau jawab gitu. Apa lagi? Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak tanya, bah, ni sijil apa ni mah? Tak pernah punch card merah. Maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat, ada caranya. Kurang ajar apa. Siap beritahu ada caranya, kurang asam betul. Dan mungkin itu antara mungkin meja paling kemas. Ada macam-macam lah. Ni sebenarnya lah. Tak apalah. Yang penting kadang-kadang Tuhan tak bagi rezeki tu, tapi Tuhan bagi rezeki lain. Tuhan bagi rezeki suami penyayang. Suami balik rumah, tengok isteri tengah basuh. Ingat, dah, Yusuf beli. Tak apa, biar abang sambung. Abang pun penat. Dengan baju batik lagi tu. Basuh dengan Profesor Datuk tu. Ni contoh bukan senang lah cik. Suami yang level high ni, tapi dia what? Sonok tak kau perempuan macam nak tanya? Nasuhah sonok tak kalau suami macam tu? Sonok, walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Dia kan rasa seronok sangat. Betul. Suami balik, saya ni abang dah booking kan spa muslimah. Abang dah pergi sana buat pedicure, manicure, cuci rambut semua, massage semua. Abang ni kan susah-susah abang ni. Tak susah pun, kau pergi je. Abang belum bayar gitu, kau bayar lah sendiri gitu. Patutlah tak susah, dia tak bayar pun. Tapi betul-betul kegembiraan. Ataupun mungkin tak dapat naik pangkat, tak dapat APC, tapi dapat rezeki apa? Isteri pandai masak. Rezeki. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging kilo. Tak boleh ikut tu. Kan? Iya. Dapat rezeki macam-macam. Dapat rezeki. Dia kan antara rezeki diberkati. Kejap lagi saya bagi last ni. Sikit. Dan begitu juga organize, susun atur strategi kita dalam bekerja. Rancang, kita nak naik pangkat, kita nak semua belajar. Rancang, susun strategi. If you fail to plan, then you plan to fail, kata Sun Tzu. Dan begitu juga yang terakhir sekali, niat kita kena diperbetulkan. Perbetulkan niat. Jangan niat kita apa, supaya dalam hati ni buang 3 penyakit yang paling tahu sekali dalam organisasi. Penyakit apa? Penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit dengki. 3 ni nak hurai tak cukup masa. Tak cukup masa. Maknanya Profesor Datuk confirm kena panggil ni. Tu cerita dia. Tu cerita 3 ni. 3 ni tajuk ni. Bab sombong, bab tamak, dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Penyetaruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Buang penyakit tu dalam organisasi kita. Niat kita kena betul. Dan bila kita buat kerja betul, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, dapatlah keberkatan rezeki. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Rumah jadi bahagia. Bahagia.
Jangan ajar anak isteri keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep pula ayat tu. Sempat salin lah tu. Betul. Saya berbual dengan orang kaya ni, Profesor Datuk. Tak terdaya. Saya ceramah masuk PKPB gitu dengan PKNS Shah Alam. Ustaz, kalau nak beli rumah, ini time dia Ustaz. Tengah murah Ustaz. Saya tanya, berapa sekarang? 1.2, 1.3. Kau hilang akal lah kau cakap dengan aku macam ni. 1.2 juta murah cakap. Hui. Nah, itulah level dia. Bukan belagak, tapi memang tu realiti dia. Ada seorang kaya, Kek Sadui. Orang kaya lah, Datuk Seri. Saya tak nak sebut lah siapa, tapi dia baru kahwin lah. Dia cakap dengan saya. Dia tanya, Datuk, agak mahal rumah Datuk ni. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Saya ada satu Datuk lagi dekat Kajang. Dia bagi saya rasa satu kopok tu. Kopok ni dekat Petronas pun boleh jumpa kopok tu. Saya tak nak sebut je nama dia lah. Saya makan, dia cakap kat Petronas pun ada ni Ustaz. Cuba Ustaz rasa sedap lah. Saya kata, weh sedap lah. Itulah. Tu yang rumah siapa rasa sedap tu kita orang beli kilang. Apalah kau beli kilang tu? Kau belilah banyak-banyak bagi orang makan. Yang kau pergi beli kilang tu kasar apa nak kau bergurau dengan aku ni? Tapi itulah dia. Tak usah nak kerja-kerja jadi kaya, tapi kerja bahagia. Sebab apa? Sebab Nabi ajar manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Okay? Kemudian tanda keberkatan rezeki. Apa yang rezeki kita dapat, kita rasa cukup. Pernah tak orang perempuan bayar bil? Berlebih lagi. Pernah tak? Rupanya bertukar dengan wallet suami. Yang suami lah tak cukup mana payah duit aku. Tak jarang berlaku lah. Tu saja berlaku tu. Kemudian antara tanda keberkatan rezeki adalah apabila suasana kerja kita senang dan menyenangkan. Antara keberkatan rezeki lagi adalah apabila doa kita senang dimakbulkan. Dan begitu juga antara keberkatan rezeki adalah bila rumah kita sentiasa diziarahi. Itu tidak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk. Makna datang ziarah betul-betul lah. Ni setakat lempar barang tu tak payah lagi kot. Ya. Jadi makna kata apa yang kita kerja ni ada sebab. Betulkan dia biasakan yang betul sebab nak dapat keberkatan walaupun sikit. Apa maksud berkat? Maksud berkat adalah gaji mungkin tak banyak mana sangat pun. Kita kerja kerajaan ni takkanlah banyak sangatlah, tapi cukuplah, tetapi dia hasilnya tu berkembang. Anak berjaya, anak tak menyakitkan hati, suami setia. Kan? Betul lah tu. Berbunyi lah telefon ni. Tu tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda maknanya kau tak berhenti kau. Jadi apa-apa pun insya-Allah. Maknanya kita ada satu tajuk lagi tentang sombong, dengki itu insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Ya, jadi rasa cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana yang penting sekali, betulkan yang biasakan yang betul. Jangan malu nak memperbetulkan. Sebab ini penting untuk kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, hasil tu adalah akan membawa kepada perjalanan hidup kita yang lebih berkat dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Kepada yang bukan Islam pun sama. Yang bukan Islam pun mereka percaya bahawa hidup yang baik akan dapat balasan yang baik. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir biarlah berubah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik akhir ni menyemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.